Di bumi Sabah yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan bahasa, lahirnya sebuah institusi yang menjadi penjaga warisan kata dan makna, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Negeri Sabah. Penubuhan DBP Sabah bermula daripada keperluan untuk memperluas peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Kewilayah Borneo selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Bermula dari sebuah pejabat kecil yang berada di Jalan Tengku Abdul Rahman, kemudian berpindah ke sebuah pejabat 3 tingkat yang berada di Kampung Air, dan pada tahun 1997 hingga kini DBP berdiri teguh sebagai simbol perjuangan bahasa dan sastra yang berada di Teluk Likas. Video dokumentari ini akan membincangkan tentang sejarah pembentukan dan perkembangan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Negeri Sabah, khususnya sejak awal penubuhannya hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Rusdi Awang kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual pada hari ini. Untuk makluman Tuan, saya Hidayatul Najah binti Mazlan. Saya Nyarakila Riza binti Ismani. Saya Azwa Azika binti Sulaiman. Merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan dalam option sejarah. Sesi temu bual ini dijalankan bagi tujuan akademik, iaitu sebagai sebahagian daripada tugasan kursus sejarah lisan dan pendokumentasian. Untuk itu, kami mempersilahkan Tuan Rusdi Awang terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rusdi bin Awang. Saya merupakan mantan Timbalan Pengarah 1 di DBP Cawangan Sabah dan telah berkhidmat lebih 30 tahun lah di DBP Cawangan Sabah. Kami memilih Encik Rusdi bin Awang sebagai informan utama dalam kajian ini kerana pengalaman beliau yang pernah menyandang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Negeri Sabah serta telah berkhidmat di DBP Sabah selama lebih 30 tahun. Saya Azrin binti Edi, perancang bahasa di Unit Pembinaan dan Penyelidikan DBP Cawangan Sabah. Assalamualaikum, saya Rahima Jaiz. Saya ada di unit pengukuhan dan pengiktirafan. Saya Noraini binti Dingga, tugas sebagai pembantu tadbir perkaranian dan operasi N2. Kami memilih Puan Azrin, Puan Rahimah dan Puan Noraini untuk menjadi informan kedua, ketiga dan keempat kami untuk menguatkan lagi hasil kajian ini. Bagaimanakah dan bila DBP Cawangan Sabah mula ditubuhkan? Baiklah, sebenarnya sebelum DBP Cawangan Sabah ditubuhkan di Sabah, telah ada satu badan yang mempunyai fungsi yang hampir sama dengan fungsi dan matlamat DBP, iaitu Biro Kesusastraan Borneo atau Borneo Literature Bureau. Telah ditubuhkan pada tahun 1959 yang telah digerakkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan Borneo Utara, nama Sabah ketika itulah. BKB ini ditabir oleh Kerajaan Sabah dan Kerajaan Sarawak atas nasihat sebuah lembaga, dan kedua-duanya diwakili oleh 2 orang pegawai kanan negeri dalam lembaga itu. Penubuhan DBP Cawangan Sabah ni mula dibincangkan dengan serius mulai tahun 70-an lah, dekat 70-an, apabila al-al berkaitan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi kita mulai difikirkanlah di negeri Sabah. Dan pada ketika itu juga para penulis juga Persatuan Bahasa dan Sastra seperti Badan Bahasa Sabah juga telah menggesa dan menyokong penubuhannya. Begitu juga dengan beberapa pertubuhan lain lah. Dan penubuhan DBP Cawangan Sabah ini akhirnya terlaksana dan adalah hasil percantuman antara DBP dan juga Biro Kesusastraan Borneo. Di Sarawak,
yang melibatkan juga cawangan BKB di Kota Kinabalu, Sabah. Sebenarnya DBP ini hanyalah sebuah pejabat kecil lah yang terletak berhampiran dengan rumah persekutuan di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kota Kinabalu. Bangunan ini sebenarnya telah dipinjamkan kepada Biro Usaha Negara pada ketika itu oleh Kerajaan Negeri Sabah dan akhirnya diwarisi oleh DBP Johor Sabah kemudiannya. Seterusnya pada bulan Julai 1977 DBP Johor Sabah telah berpindah ke pejabat baru tingkat 3 di Blok A, Lot 7 Kompleks Setco Kampung Air Kota Kinabalu. Dan bangunan ini didiami sehingga tahun 1966. Dan sebagian besar kaki tangan dan pegawai yang DBP Johor Sabah yang seramai 71 orang telah ditempatkan di bangunan baru itulah. Dan saya lupa tadi maklumkan, sebenarnya penubuhan DBP secara resminya pada 1 Januari 1977. Itu penubuhan awal dia lah. Bangunan DBP yang ada sekarang iaitu kompleks pejabat DBP ini telah mula dibangunkan pada 25 Oktober 1993 dan pada 1 Januari 1997 genaplah 20 tahun DBP di Johor Sabah pada ketika itulah yang di bangunan yang baru siap dikas yang ada sekarang ni lah. Dan bangunan ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu. Terima kasih. Apa yang saya ingat hari itu adalah semasa kita pindah bangunan. Sebab saya masuk 1 hari bulan Februari 1993 masih di bangunan lama di Asia City lah. Kemudian bila Dewan Bahasa ada tapak baru sekarang ini 1997 dirasmikan, tapi 1996 tu kita sudah pindah sinilah. Perasmian dia tu kalau tak silap 1997 lah, bulan 6. Di situ semua staf daripada ibu pejabat, kita punya ketua-ketua bahagian, ketua pengarah hadir, dan macam kami sendiri pun terlibat sebagai penyanyi choir di tempat ni lah. Masa ni dia letak batu asas tu kan untuk pecah tanah tu, kita terlibat choir persembahan lah. Jadi memang rasa seronok sebab kita ada bangunan sendiri kan, dan rasa macam wah kita ada bangunan. Selama ni kita pejabat kami berhampiran dengan kedai, jadi bila kita ada bangunan rasa bangga jugalah. Itu yang saya tidak boleh lupakan lah, terlibat secara langsung dalam pecah tanah tu. Okay, terima kasih. Apakah peranan atau fungsi awal DBP Sabah pada awal penubuhannya? Kali. Dan fungsi dan peranan DBP ketika itu telah diaplikasikanlah oleh DBP Johor Sabah. Yang pertama, meningkatkan penerimaan dan penggunaan bahasa Malaysia. Pada ketika itu bahasa Malaysia, bahasa Melayu di Sabah dengan membesarkan pembinaan dan pengembangannya melalui berbagai-bagai sumber dan media hingga setara dan setaraf dengan Semenanjung Malaysia. Yang kedua, mengembangkan bakat dan meningkatkan mutu penghasilan kesusastraan dalam kalangan sastrawan Sabah hingga menjadi setara dan setaraf dengan di Semenanjung Malaysia. Seterusnya, menjadikan DBP sebagai pusat kegiatan bahasa dan sastra di negeri Sabah serta membantu DBP KL iaitu ibu pejabat untuk mendapatkan manuskrip yang bermutu untuk diterbitkan dan akhirnya memperluaskan penyebaran buku-buku terbitan DBP dalam kalangan pengguna di negeri Sabah. Apakah peranan atau fungsi DBP Sabah pada masa kini? Okay, apabila kita dengar DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, seringkali dikaitkan dengan buku. Di dalam ruang ini pun kita dihimpuni dengan buku-buku kan. Jadi untuk makluman, selain daripada menerbitkan buku-buku yang berkualiti,
DBP juga menguruskan dalam konteks bahasa Melayu itu pembinaan bahasa Melayu. Pembinaan di sini bermaksud kosakata. Macam mana kita mahu mengatakan bahasa Melayu itu berkembang? Salah satu kaedahnya ialah daripada penyerapan bahasa-bahasa lain. DBP menganjurkan program-program seperti yang Puan Rahimah katakan tadi, yang berkonsepkan pertandingan, ceramah, forum kan, pertandingan lah tu. Penataran di DBP Sabah ni kami ada 2 unit berkenaan dengan pengembangan bahasa dan sastra, iaitu unit promosi dan penataran, unit pengukuhan dan pengiktirafan. Jadi pengiktirafan di Sabah ini berfokuskan kepada pengiktirafan kepada penulis-penulis Sabah. Contohnya Anugerah Sastrawan Negeri Sabah. Anugerah salah satunya lagi Hadiah Sastra Sabah. Jadi itu ditangani di DBP Sabah. Di DBP Ibu Pejabat lain. Iaitu konteks pembinaan dan pengembangan. Penerbitan pula, kita juga menerbitkan buku-buku selain daripada buku teks, buku-buku judul am yang di Sabah ini kami perbanyakkan koleksi yang kearifan tempatan, buku umum kearifan tempatan, buku sastra kanak-kanak dan remaja, dan juga buku kanak-kanak bergambar. Jadi itu apa yang DBP buatlah, selain daripada program, selain daripada pertandingan, selain daripada buat kamus, selain daripada penerbitan. Apakah cabaran awal yang dihadapi DBP Sabah pada awal penubuhannya? Negeri Sabah. Terima kasih. Untuk cabaran terawal, sebelum ini masyarakat kurang mengenali Dewan Bahasa dan Pustaka khususnya kan. Itu yang pertama. Dan kedua, cabaran sebelum ini kurang bahan bacaan yang berkualiti sebelum ini. Kekurangan buku rujukan, juga kekurangan karya ilmiah dan sastra-sastra tempatan. Masyarakat pada awalnya kurang menyedari kewujudan DBP ini, sebab pada ketika itu DBP pun bermula dengan di pejabat kecil dan juga jumlah pekerja yang tidak sampai 10 orang rasanya pada ketika itu, dan tumpuan DBP pada ketika itu hanyalah menjual buku teks terutamanya dan juga mengadakan aktiviti kecil lah. Apakah cabaran yang dihadapi DBP Sabah pada masa kini? Antara cabaran sekarang ni, kebanyakan bahasa rojak di di media sosial, penggunaan bahasa yang tidak baku seperti dalam platform TikTok, Instagram, WhatsApp kan, dan singkatan-singkatan selanga itu pun kebanyakan digunakan dalam penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Dan juga untuk cabaran yang sekarang ini juga kebanyakan masyarakat ataupun kurang minat membaca, dan terutamanya generasi muda lah kan, dan persaingan antara buku yang bersifat fizikal dengan buku yang digital kan. Sekarang ni kebanyakan mereka membaca menggunakan buku digital, dan itu salah satu cabaran DBP lah untuk menterjemahkan buku yang fizikal ke digital. Apakah antara program atau aktiviti awal yang dianjurkan oleh DBP Sabah sewaktu awal penubuhannya? Program pengucapan puisi Islam Sabah. Program ini antara kerjasama sinergi antara DBP dengan Jabatan Ahli Wali Islam Negeri Sabah lah, JAIS. Dan pada ketika itu pelbagai program lah yang kami adakan bersempena dengan aktiviti tersebut lah. Antara dia kita buat kita buat seminar, kemudian kita buat pertandingan menulis puisi berunsur Islam, kita terbitkan antologi,
dan juga kita mewujudkan anugerah tokoh penyair Sabah dan beberapa aktiviti kecil lain lah. Dan itu merupakan antara aktiviti yang dinanti-nantikanlah oleh para penulis pada setiap tahun. Pada tahun 1993 kalau tidak silap saya, semasa Komsas, ingat ke Komsas, pengajaran komponen sastra dalam Sastra Melayu, itu pada ketika itu program itu mula dibuat dan saya telah mendapat idea untuk melaksanakannya lebih awal di Sabah lah. Maksudnya saya bersama-sama dengan sahabat dan juga guru saya, Allahyarham Dr. Usman Putih, kalau pernah dengar, kalau penulis, telah dan juga Datuk Dr. Lim Suitin telah mengadakan bengkel dan juga ceramah tentang Komsas ni di seluruh negeri Sabah. Dan akhirnya program ini telah pun telah dibuat jugalah di beberapa negeri lain dan Sabah sebagai perintis. Dalam bidang bahasa, DBP dengan kerjasama Jabatan Ketua Menteri bagi terjemahan dan peperiksaan Jabatan Ketua Menteri pada ketika itu diketuai oleh Datuk Jamdi Puyung dalam melaksanakan program pemerkasaan bahasa Melayu baku, bahasa baku pada ketika itu di seluruh daerah di negeri Sabah yang melibatkan para kaki tangan awam lah khususnya. Itu antara program-program yang yang dilaksanakan yang memberi impak lah pada awal DBP ditubuhkan. Itu program itu banyak bermula pada tahun 90-an. Selain itu juga kita juga mewujudkan hadiah sastra Sabah. Sastra Sabah ni merupakan pengiktirafan kepada semua penulis Sabah yang menulis dalam bidang kreatif dan diberi pengiktirafan lah setiap 2 tahun sekali. Ini antara program-program yang masih lagi diadakan sehingga kini, yang bermula pada tahun 1989. Itu DBP Sabah telah melancarkan baca puisi 24 jam. Dan masa tu DBP mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record. Rekod ini merupakan deklamasi puisi terpanjang sepanjang penubuhan DBP Cawangan Sabah pada tahun 2007. 24 jam baca puisi. Apakah harapan untuk DBP Sabah agar terus relevan untuk membangunkan bahasa dan budaya di Seperti Sabah? sebut tadi lah, sinergi itu dengan jabatan-jabatan negeri itu amat penting lah. Dan itu perlu diteruskan dari masa ke semasa. Saya pegawai-pegawai DBP Cawangan Sabah kena proaktif lah, terutama menjalinkan hubungan dengan agensi-agensi yang boleh membantu DBP dalam melaksanakan dan juga memperkasakan bahasa Melayu dan juga sastra di negeri Sabah ini.